Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung lagi bacaan kitab Al-Isya'ah li Ashratis Sa'ah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaqqiq Al-Sayyid Muhammad bin Rasul Al-Bazanji Al-Husaini rahimahullahu ta'ala, yang meninggal dunia pada tahun 1103 Hijrah. Baik, kita sambung bacaan kitab Al-Isya'ah ini, muka surat 60. Muka surat 60. Sebelum ni kita dah baca berkenaan dengan beberapa tanda-tanda kiamat yang telah berlalu. Tanda-tanda kiamat yang pertama. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, seperti mana yang kita sedia maklum, dalam kitab ini ada dibuat pembahagian tanda kiamat tersebut dibahagikan kepada tiga. Tanda kiamat itu dibahagikan kepada tiga. Jadi satu tanda ialah yang tanda yang telah berlalu dan habis, telah selesai. Itu yang pertama. Tanda yang kedua iaitu tanda yang mana dia telah berlaku dan dia berlaku berterusan. Itu yang nombor dua. Yang ketiga ialah tanda yang mana berlaku pada ketika hampirnya kiamat, dan tanda itu akan disusuli dengan tanda-tanda lain yang lebih besar daripadanya. Yang ini yang kita baca, yang ketiga ini ialah tanda kiamat yang mana telah zahir dan juga telah selesai, telah habis. Al-babul awwal fil amaratil ba'idah allati zaharat wa anqaradat, iaitu bab yang pertama berkenaan dengan tanda-tanda kiamat yang telah lama berlalu dan dia telah habis, telah selesai. Baik, kita baca sambung muka surat 60. Kita sambung muka surat 60 yang sebutkan berkenaan dengan tanda kiamat yang telah berlalu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumi fid darain, amin ya rabbal alamin. Wa minha mulku bani Umayyah. Wa minha mulku bani Umayyah Yazid bin Muawiyah wa man ba'dah. Dan sebahagian daripada tanda kiamat yang telah zahir dan telah berlalu ialah pemerintahan Bani Umayyah ataupun kerajaan Bani Umayyah, iaitu Yazid bin Muawiyah dan juga orang yang selepasnya. Yazid bin Muawiyah dan juga orang yang selepasnya, makna khalifah-khalifah daripada kalangan Bani Umayyah yang datang selepas daripada Yazid bin Muawiyah. Al-mujtamilu 'alal fitanil 'idham ka qita'il lailil mudlim, iaitu dalam kerajaan Bani Umayyah ini ialah terdapatnya fitnah-fitnah yang besar, seperti mana bahagian malam yang gelap, seperti mana potongan. Qita' maksudnya bahagian-bahagian malam yang gelap. Seperti mana kita lihat bahawa malam begitu gelap dipanggil berbalam-balam kegelapannya. Jadi seperti mana malam yang gelap gelita, maka begitulah fitnah-fitnah yang berlaku pada zaman Bani Umayyah tersebut.
Jadi fitnah itu diumpamakan seperti malam yang gelap, iaitu kerana waktu itu menyebabkan orang menjadi kaget ataupun jadi tak tahu nak buat apa. Mereka sendiri jadi takut, jadi kita kata terpaku, ataupun mereka jadi kebingungan, tak tahu apa yang sepatutnya mereka lakukan. Jadi ini dipanggil fitnah pada zaman tersebut yang berlaku. Baik. Jadi an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala abghadun nasi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Banu Umayyah wa Thaqifun wa Banu Hanifah. Daripada Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, orang yang paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Bani Umayyah dan Bani Thaqif dan Bani Hanifah. Ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, perkataan Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu ini zahirnya beliau sebutkan berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini berdasarkan pada apa yang beliau dengar kemudian beliau sampaikan. Dan perkataan beliau ini kalau disandarkan kepada hadis, maka kadang-kadang dia bersifat umum. Maknanya walaupun disebutkan mereka, tetapi tak dinafikan ada di kalangan mereka yang soleh. Maksudnya antara kabilah yang tak disukai, yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kabilah Bani Umayyah, kabilah Bani Thaqif dan kabilah Bani Hanifah. Ini kerana dalam kalangan kabilah ini ada orang-orang yang banyak melakukan kerosakan ataupun melakukan onar, buat macam-macam fasad kerosakan. Maka oleh kerana itu mereka dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tak dinafikan adanya pengecualian, istithna, iaitu orang yang soleh dari kalangan mereka sudah pasti terkecuali daripada dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi antaranya ialah Sayyidina, kalau kita lihat dalam Bani Umayyah maksudnya daripada keturunan Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Mereka ini juga Quraisy, iaitu bersambung nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada datuk Nabi, iaitu Abdul Manaf. Bani Thaqif iaitu penduduk Taif. Ini kerana orang Bani Thaqif ni mereka lambat masuk Islam dan juga mereka menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada di kalangan mereka yang mana melakukan kerosakan yang besar, seperti contohnya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dan juga Ubaidullah bin Ziyad dan lain-lain. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ada melakukan kerosakan. Jadi Bani Hanifah ialah penduduk Najd, Yamamah, iaitu daripada mereka ini lahirnya Nabi palsu. Daripada kalangan Bani Hanifah ini, itu Musailamah Al-Kadzab. Jadi dan kemudian Bani Hanifah ramai yang mengikuti, menjadi pengikut Musailamah Al-Kadzab ni. Jadi oleh kerana itu mereka ini dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu di kalangan mereka yang membuat kerosakan atau yang membuat fasad. Mereka ini dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi kalau kita lihat orang yang dibenci atau kabilah yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Bani Umayyah, Bani Thaqif dan juga Bani Hanifah. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu marfu'an, idza balagat Banu Umayyah 40 rajulan ittakhadhu ibadallahi khawalan wa malallahi nihalan wa kitaballahi daghalan. Daripada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, dalam keadaan dimarfu'kan hadis ni, maksudnya hadis tu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, apabila Bani Umayyah sampai bilangan mereka 40 orang lelaki, maka mereka akan menjadikan hamba Allah Ta'ala sebagai khawalan. Khawalan maksudnya kadam lah. Maknanya mereka menjadikan hamba Allah Ta'ala, maknanya mereka menjadikan manusia sebagai
pembantu mereka atau menjadikan manusia sebagai orang yang mereka kerahkan jadi pengikut mereka. Maknanya mereka menjadikan manusia sebagai hamba kerahan mereka. Wa ma lallahi nihalan, dan mereka menjadikan harta Allah Ta'ala sebagai nihal. Nihal ni maksudnya pemberian. Suka-suka ambil, kemudian anugerah kat sana, bagi kat sana. Jadi ini dimasukkan nihal. Nihal jamak pada nihalah. Nihlah. Iaitu mereka jadikan harta Allah Ta'ala sebagai pemberian. Wa kitaballahi daghalan, dan mereka menjadikan kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai daghalan. Daghalan ni boleh maknanya sebagai sebab kesesatan. Maksudnya mereka menggunakan sewenang-wenangnya Al-Quran untuk nak penuhi hawa nafsu mereka. Jadi mereka gunakan tu untuk sebagai memenuhi keinginan hawa nafsu mereka. Ya, kita ulang semula terjemahannya, iaitu apabila sampai Bani Umayyah 40 orang lelaki, maka mereka akan jadikan hamba Allah Ta'ala sebagai orang kerahan mereka, dan harta Allah Ta'ala sebagai pemberian mereka, dan mereka menjadikan kitab Allah Ta'ala sebagai sebab kesesatan atau sebab untuk nak buat kerosakan. Baik. Harta Allah yang dimaksudkan di sini maksudnya harta Baitul Mal. Baitul Mal yang mana dalam Baitul Mal adanya harta zakat, harta wakaf dan lain-lain harta. Jadi harta ini digunakan sewenang-wenangnya oleh mereka untuk untuk nak gunakan untuk diri dia dan juga bagi pada orang-orang yang dia suka. Baik. Wa fi riwayatin wa ma nallahi nihalan wa kitaballahi naflan. Dalam riwayat lain iaitu mereka menjadikan harta Allah Ta'ala sebagai pemberian, dan mereka menjadikan kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai naflan. Naflan ni iaitu kita boleh terjemah dengan orang kata kalau bahasa Melayu sekarang, kalau bahasa Inggeris sekarang panggil side income. Naflan. Kalau nak mudah faham, naflan ni boleh terjemah dengan Inggeris side income. Maknanya pendapatan sampingan, pendapatan tambahan. Maknanya daripada Al-Quran mereka gunakan ikut kepentingan mereka untuk nak dapatkan pendapatan mereka. Maksudnya gunakan Al-Quran. Baik. Naflan ni asal makna harta tambahan. Nafal maknanya pemberian atau harta tambahan. Baik. Wa fi riwayah idza balagha banu Abil As 30 rajulan ittakhadhu dinallahi dakhlan ila akhir al-hadith. Dalam riwayat lain iaitu disebutkan bahawa apabila sampai bilangan anak-anak Abul As 30 orang lelaki, maka mereka akan menjadikan agama Allah Ta'ala sebagai dakhlan. Dakhlan boleh terjemah dengan pendapatan. Dakhlan terjemah dengan pendapatan. Mungkin di sini boleh dibaca dengan dua cara. Kalau baca dakhlan, kha tu dengan disukunkan, dakhlan kita boleh terjemah dengan iaitu pendapatan lah. Pendapatan. Mereka jadikan agama Allah sebagai sumber pendapatan mereka. Atau boleh juga dakhalan. Dakhalan kalau terjemah dengan dakhalan, kerosakan ataupun kesesatan pun boleh juga. Maknanya mereka gunakan agama Allah Ta'ala untuk menyesatkan dan merosakkan orang lain. Di sini mungkin boleh dibaca dengan dakhlan, memberi makna pendapatan, ataupun dakhalan, iaitu kerosakan ataupun kesengsaraan, kesusahan. Maknanya mereka gunakan untuk rosakkan orang lain, agama Allah Ta'ala. Baik. Yang Abul As di sini maksudnya iaitu Bani Umayyah lah. Abul As bin Umayyah. Abul As ni anak pada Umayyah. Abul As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdu Manaf. Baik. Qala fi nihayah al-khawal hashamur rajuli wa atba'uh. Telah berkata oleh Imam Ibnul Athir Al-Jazari rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau An-Nihayah. An-Nihayah fi gharibil hadith wal athar. Ini kitab iaitu berkenaan dengan terangkan apa lafaz makna ataupun huraian bagi lafaz-lafaz yang rumit yang terdapat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini kitab antara yang bagus dimiliki.
oleh para penuntut hadis. Antara kitab yang penting iaitu kitab An-Nihayah fi Gharib al-Hadith wal Athar, iaitu karangan Al-Imam Ibnul Athir Al-Jazari rahimahullahu taala. Jadi beliau menerangkan lafaz hadis yang di atas itu al-khawal. Apa makna khawal? Hashamur rajuli wa atba'u. Hashamur rajuli wa atba'u maksudnya kadam-kadam seseorang, dan atba'u iaitu pengikut-pengikutnya. Wa ahaduhum khailun. Kalau mufrad dia, kalau khawal makna lafaz jamak, dan kalau satu mufrad iaitu dibaca dengan khail. Mana khail mufrad, jamaknya ialah khawal. Wa qad yakunu wahidan wa yaqa'u 'ala al-'abdi wal amah. Dan kadang-kadang khawal ini memberi makna satu, seorang. Maknanya bukan menunjukkan ramai, jamak. Dia memberi makna mufrad, satu. Wa yaqa'u 'ala al-'abdi wal amah, dan dia boleh digunakan untuk hamba lelaki dan juga hamba perempuan. Maksudnya khawal boleh juga diterjemahkan dengan hamba. Hamba sama ada lelaki ataupun wanita. Intaha. Wa hadha tsani wal murad huna, dan yang kedua ini ialah merupakan yang dikehendaki di sini. Maksud dalam hadis ni iaitu memberi makna Bani Umayyah mereka menjadikan hamba Allah Taala sebagai khawal mereka, iaitu mereka menjadikan manusia sebagai hamba mereka. Mereka menjadikan manusia sebagai hamba, khadam, orang suruhan, hamba kerahan mereka. Maka itulah yang dimaksudkan dengan khawal di sini. Baik. Wa 'an ibn al-Mawhib annahu kana 'inda Muawiyah radhiyallahu anhu fadakhala alaihi Marwan. Daripada Ibnu Mawhib, beliau menceritakan bahawasanya sekali beliau berada di samping Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Lalu masuk bertemu dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu Marwan bin Al-Hakam bin Abil Aus. Marwan ni dia juga daripada Bani Umayyah, Marwan bin Al-Hakam. Jadi beliau masuk bertemu dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Faqala lahu iqdi hajati ya amiral mu'minin, fa wallahi inna mu'nati la'azimah, wa inni abu asharatin wa ammu asharatin wa akhu asharatin. Lalu dia berkata kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, Marwan berkata kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, apa dia kata? Tunaikanlah hajatku wahai Amirul Mukminin. Wahai Muawiyah Amirul Mukminin, tolonglah tunaikan hajat aku. Demi Allah, sesungguhnya tanggunganku begitu besar. Maksudnya tanggunganku begitu berat. Aku ada banyak tanggungan. Sesungguhnya aku ialah bapa kepada 10 orang anak, wa ammu asyaratin, pakcik kepada 10 orang anak saudara, dan saudara kepada 10 orang adik-beradik. Apa maksudnya? Maknanya dia nak kata bahawa aku tanggung 30 orang. Aku tanggung 30 orang. Siapa dia tanggung? Dia tahu aku punya anak sendiri sampai 10 orang. Kemudian aku punya anak saudara 10 orang. Adik-beradik aku pula ada 10 orang. Jadi aku kena tanggung 30 orang. Kalau tolonglah tunaikan hajat aku. Maksudnya Marwan bin Al-Hakam minta kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu supaya tunaikan hajat dia. Falamma adbara Marwan wa ibn Abbas jalisun ma'a Muawiyah radhiyallahu anhu ala sarir. Bila Marwan dah beredar pergi, apabila Marwan dah beredar pergi, ketika itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu duduk bersama dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu di atas katil. Waktu tu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau pun ada bersama Muawiyah radhiyallahu anhu duduk di samping beliau. Iaitu duduk atas katil. Katil di sini maksudnya macam sarir ni, bukanlah semestinya katil macam katil kita tidur tu. Maksudnya macam kita kata ada tempat yang ditinggikan dan diletak sikit mungkin hamparan dan duduk atas tu. Faqala Muawiyah radhiyallahu anhu, ya Ibn Abbas, amma ta'lamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza balagha banul hakami 30 rajulan ittakhadhu malallahi bainahum duwalan wa ibadallahi qawalan wa kitaballahi daghala
fa idza balagu tis'atan wa tis'ina wa arba'ami'ati rajulin kana halakum asra'a min akli awwali tamrah. Faqala Ibnu Abbas, Allahumma na'am. Baik. Tadi bila Marwan dah pergi, waktu tu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada duduk di samping Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Jadi Muawiyah radhiyallahu anhu telah berkata kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, tidakkah kau tahu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila anak kepada Al-Hakam sampai bilangan mereka 30 orang lelaki, maka mereka akan menjadikan harta Allah Ta'ala sesama mereka ataupun di antara mereka dualan, iaitu diedarkan, berlegar ataupun dilegarkan. Harta Allah Ta'ala berlegar antara mereka, dan mereka menjadikan hamba Allah Ta'ala sebagai hamba mereka, dan mereka menjadikan kitab Allah Ta'ala sebagai kita terima dengan pendapatan memboleh ataupun sebagai untuk nak merosakkan orang lain. Dan apabila mereka sampai 499 orang lelaki, maka ketika itu kebinasaan mereka adalah lebih segera daripada daripada orang yang mula makan sebiji tamar. Kebinasaan mereka adalah lebih cepat daripada orang yang nak habiskan sebiji tamar. Maknanya kalau orang tu mula makan sebiji tamar dan dia nak habiskan, berapa lama masa? Ialah biasanya sekejap. Mungkin tak sampai seminit makan, kunyah, dah habis dah sebiji tamar. Jadi Nabi SAW bagi tahu, kalau mereka dah sampai 499 orang lelaki waktu tu, maka waktu tu dah tibalah saat kebinasaan mereka. Dan waktu tu mereka begitu segera binasa. Nabi umpamakan lebih cepat daripada seorang yang mula makan tamar dan dia nak habiskan tamar tersebut. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pun menjawab, Allahumma na'am. Wahai Allah, ya. Maknanya ya, memang benar. Wahai Allah, perkara itu adalah benar. Maknanya wahai Allah, perkara itu adalah merupakan perkara yang benar. Maksudnya kan tadi kan yang datang tu Marwan bin Al-Hakam. Nama dia ialah Marwan bin Al-Hakam bin Marwan bin Al-Hakam bin Abul Aus. Marwan bin Al-Hakam bin Abul Aus bin Umayyah bin Abdul Syams. Jadi bila dia datang dan dia bagi tahu bahawa aku ni tanggungan begitu banyak, 30 orang tanggungan aku. Dia kata dia punya anak 10 orang, dia punya anak saudara sampai 10 orang, kemudian adik-beradik dia pun 10 orang. Dia tanggung berapa orang? Dia kata dia tanggung sampai 30 orang. Jadi bila dengarkan apa yang dia katakan tu, maka Muawiyah radhiyallahu anhu tanya hadis kepada Ibnu Abbas. Muawiyah kata, bukankah Nabi SAW pernah bersabda dulu, kalau anak pada Al-Hakam, Marwan ni anak pada Al-Hakam, dia punya bilangan dah sampai 30 orang, maka mereka akan lakukan sekian-sekian perkara. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ya, mana aku juga mengetahui hadis tersebut daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara Marwanu hajatan lahu. Ini pada waktu yang lain. Dan Marwan telah menyebutkan satu hajatnya. Faradda Marwanu Abdul Malik ila Muawiyah radhiyallahu anhu fakallamahu fiha. Ni Marwan telah menyebutkan satu hajatnya, ini pada waktu kali yang lain, kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Lalu Marwan telah menghantar Abdul Malik kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Fakallamahu fiha, maka Abdul Malik pun telah berbicara dengan Muawiyah mengenai hajat Marwan. Abdul Malik ni anak dia lah. Abdul Malik di sini ialah anak kepada Marwan. Nama dia Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam bin Abil As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Jadi mereka ini ialah daripada keturunan Al-Hakam bin Abil As. Al-Hakam bin Abil As. Jadi Marwan bin Al-Hakam.
Jadi waktu tu Marwan dia ada hajat. Jadi dia telah hantar anak dia Abdul Malik untuk berjumpa dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhu, tanya kepada Muawiyah supaya minta kepada Muawiyah supaya bagi hajatnya itu, tunaikan hajat dia. Falamma adbara Abdul Malik qala Muawiyah, ya Ibn Abbas, ama ta'lamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara hadha? Faqala Abul Jababiratil arba'ah. Faqala Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Allahumma na'am, rawahul Baihaqi. Baik, bila Abdul Malik telah berlalu pergi, bila Abdul Malik beredar, maka Muawiyah radhiyallahu taala anhu telah bertanya, wahai Ibn Abbas, tidakkah engkau tahu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan mengenai dia ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mengenai dia ini. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia ialah ayah kepada 4 orang raja yang zalim. Dia ialah ayah kepada 4 orang raja yang zalim. Maka Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, wahai Allah, wahai Allah, kau jadi saksi bahawa perkara itu benar disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni apa makna dia? Di sini maknanya cerita bahawa bila Abdul Malik bin Marwan ni pergi, maka Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu tanya, ni sebagai kepastian, tanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Ibn Abbas, kau pernah dengar tak Nabi bagi tahu bahawa Abdul Malik ini ialah akan jadi ayah kepada 4 raja yang zalim. Ayah kepada 4 raja yang zalim. Siapa yang dimaksudkan tu? Ayah kepada 4 raja yang zalim? Abdul Malik bin Marwan juga pernah jadi khalifah. Tak lama lah kan. Mula ayah dia naik Marwan bin Al-Hakam, lepas tu naik dia Abdul Malik bin Marwan. Dan selepas Abdul Malik bin Marwan naik jadi khalifah, lepas tu naik anak dia 4 orang jadi khalifah. Dan semuanya ada melakukan kezaliman. Pertama ialah Walid bin Abdul Malik. Lepas tu Sulaiman bin Abdul Malik dan Hisham bin Abdul Malik, dan seorang lagi ialah Yazid bin Abdul Malik. Yazid bin Abdul Malik. Jadi ni mereka semua ialah menjadi khalifah selepas daripada Abdul Malik bin Marwan. Dia Abdul Malik bin Marwan ayah, dan lepas tu naik anak-anak dia. Tapi tengah-tengah tu adalah naik Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih juga ada naik jadi khalifah, iaitu selepas daripada Walid bin Abdul Malik. Lepas tu naik Sulaiman, lepas tu naik Hisham, dan naik lepas tu Yazid bin Abdul Malik. Tetapi maknanya daripada kalangan anak Abdul Malik bin Marwan, ada 4 orang naik jadi khalifah, yang mana mereka ini digelar sebagai Jababirah. Jababirah ialah jamak pada Jabbar. Jabbar satu, kalau jamak dia Jababirah. Jadi 4 orang yang zalim. Siapa Jababirah tu? Maksudnya Walid bin Abdul Malik, dan lepas tu adik dia Sulaiman bin Abdul Malik, dan adik dia lagi iaitu Hisham bin Abdul Malik, dan seorang lagi iaitu Yazid bin Abdul Malik. Kesemua mereka ini adalah anak daripada Abdul Malik bin Marwan, cuma daripada ibu yang berlainan. Baik. Jadi maknanya berkenaan dengan Abdul Malik bin Marwan ini telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis itu diketahui oleh Muawiyah radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa an Ali karramallahu wajah qala li kulli ummatin afah wa afatu hadhil ummah Banu Umayyah. Jadi bila Sayyidina Ali karramallahu wajah wa alaihi salam, beliau telah berkata bahawa setiap umat ada musibah. Afah maksud musibah, bencana. Dan bencana bagi umat ini ialah Bani Umayyah. Bencana bagi umat ini ialah Bani Umayyah. Maksudnya zaman pemerintahan mereka ialah merupakan satu musibah bagi umat ini, kecuali mereka yang soleh. Baik. Wa an Imran bin Jabir al-Hanafi wa kana ahad al-wafdi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wailul li Bani Umayyah 3 marrat. Baik. Daripada Imran bin Jabir, daripada Sayyidina Imran bin Jabir al-Hanafi. Al-Hanafi ialah nisbah kepada Bani Hanifah. Daripada Imran bin Jabir al-Hanafi, dan beliau adalah merupakan salah seorang daripada utusan yang dihantar ataupun kita kata delegasi
perwakilan yang datang berjumpa Nabi SAW. Bila? Iaitu pada tahun 9 Hijrah. Pada tahun 9 Hijrah, banyak kabilah Arab mereka datang masuk memeluk Islam dan berbai'ah dengan Rasulullah SAW. Salah satu daripada kabilah Arab yang datang bertemu Rasulullah SAW ialah kabilah Bani Hanifah. Kabilah Bani Hanifah. Dan beliau ini, Imran bin Jabir ni daripada Bani Hanifah, kerana itu dipanggil Al-Hanafi. Jadi Al-Hanafi bukan mazhab Imam Abu Hanifah, itu bukan. Ini ialah Al-Hanafi daripada nisbah Bani Hanifah, iaitu penduduk Yamamah. Maksudnya penduduk Najd. Yamamah ni dalam Najd, dan sana ada kabilah Bani Hanifah. Daripada mereka ni lahirnya Nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Dia daripada Bani Hanifah, daripada penduduk Yamamah di Najd. Baik. Jadi Imran bin Jabir Al-Hanafi, iaitu salah seorang daripada utusan yang pernah berjumpa Nabi SAW. Beliau telah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, wailul li ummati, wailul li Bani Umayyah. Kebinasaanlah bagi Bani Umayyah. 3 kali Nabi SAW mengulanginya. Maksudnya wailul li Bani Umayyah, wailul li Bani Umayyah, wailul li Bani Umayyah. Kebinasaanlah bagi Bani Umayyah. Baik. Wa an Muhammad ibn Ka'b al-Quradhi qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hakama wa ma walad illa salihin minhum wa hum qalil. Daripada Sayyidina Muhammad bin Ka'b al-Quradhi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat al-hakam dan juga anak-anak yang dia lahirkan dan juga keturunan dia. Al-hakam dan juga anak-anaknya, keturunan dia, melainkan orang yang soleh daripada kalangan mereka, dan mereka itu sedikit. Maknanya orang yang soleh daripada kalangan Bani Umayyah tu sedikit. Jadi Nabi SAW telah laknat Al-Hakam dan juga keturunan dia. Al-Hakam bin Abil As bin Umayyah bin Abdul Syams. Nabi SAW telah laknat dia dan juga keturunan dia. Tapi terkecuali orang yang soleh daripada kalangan mereka, tetapi yang soleh tu tak ramai. Dan antara yang soleh adalah Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. Baik. Wa an Amr bin Murrah al-Juhani qala ista'dhana al-Hakam ibn Abil As ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'arafa sawtah faqala idhanu lahu hayyatun aw waladu hayyatin la'natullahi alaih wa ala kulli man yakhruju min sulbih illa al-mu'mina minhum wa qalilun ma hum. Daripada Amr bin Murrah al-Juhani. Juhani ni maksudnya nisbah berkabilah Juhainah. Daripada Amr bin Murrah al-Juhani, beliau telah berkata, Al-Hakam bin Abil As pernah meminta izin untuk masuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengenali suaranya. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengenali suaranya. Maksudnya waktu dia masuk daripada luar lagi, Nabi dah tahu itu ialah Al-Hakam. Nabi kenal suara dia. Baginda SAW bersabda, berilah izin dia masuk. Dia ialah ular, ataupun baginda bersabda, awqala waladu hayyah, anak ular. Nabi SAW bersabda, bagi dia izin masuk, ni ular. Atau baginda bersabda bahawa ini anak ular. Sama ada Nabi berkata bahawa ini ular ataupun anak ular. Bagi si ular ni masuk atau anak ular ni masuk. Laknatullahi alaih. Semoga Allah melaknatnya dan melaknat orang yang lahir daripada sulbinya, maksudnya lahir daripada keturunannya. Semoga Allah melaknatnya dan semoga Allah Ta'ala melaknat orang yang lahir daripada keturunannya, iaitu anak-anak dia lah, keturunan dia, iaitu keturunan Bani Umayyah. Kecuali orang yang beriman daripada kalangan mereka. Yang beriman, yang soleh daripada kalangan mereka. Wa qalilun mahum. Tetapi mereka itu amat sikit. Qalilun mahum maksudnya amat sedikit mereka itu. Maksudnya yang beriman, yang soleh itu amat sedikit daripada Bani Umayyah. Qultu wa hadha al-istisna isyaratun ila Umar bin Abdul Aziz wa amthalihi minhum. Yashrufuna fid dunya wa yudha'una fil akhirah. Dhawu makrin wa khadi'ah wa'azzamuna fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Jadi aku berkata, aku di sini maksudnya pengarang kitab ini,
Pengarang kitab ini iaitu Al-Allama As-Sayyid Muhammad bin Rasul Al-Barzanji Al-Husaini rahimahullahu ta'ala. Pengarang kitab ini, beliau berkata bahawa pengecualian ini ialah isyarat kepada, ialah menunjukkan kepada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah dan orang-orang yang seumpama beliau daripada kalangan mereka, iaitu daripada kalangan Bani Umayyah. Jadi maksudnya kan Nabi SAW ada bagi tahu illal mu'mina minhum. Illal mu'mina minhum. Mereka orang yang beriman daripada kalangan mereka. Jadi bermakna Nabi SAW tidak laknat semua. Nabi laknat yang fasik, yang tak soleh daripada kalangan mereka. Tapi tak ramai. Tapi bilangan mereka adalah tidak ramai. Baik. Jadi baginda SAW telah mengecualikan bahawa di kalangan mereka ada yang soleh. Jadi pengarang kitab ini berkata isyarat Nabi SAW itu ialah kepada Umar bin Abdul Aziz dan orang yang seumpama beliau. Ada di kalangan mereka juga yang soleh. Antara contohnya iaitu anak Yazid. Selepas Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu jadi khalifah, lepas tu naik anak dia Yazid, dan Yazid juga zalim, Yazid bin Muawiyah. Lepas tu naik anak dia Muawiyah. Nama Muawiyah juga, Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi Muawiyah anak kepada Yazid ialah orang yang soleh, begitu baik. Tapi dia jadi khalifah tak lama, dalam beberapa bulan, dalam 4 bulan jadi khalifah. Tapi lepas tu, ataupun 6 bulan, 4 ke 6 bulan jadi khalifah, hanya sekejap jadi khalifah, dan lepas tu dia meninggal dunia. Lepas tu barulah naik Marwan bin Al-Hakam. Jadi khalifah Bani Umayyah ni, iaitu mula-mula naik Muawiyah radhiyallahu anhu, lepas tu Yazid bin Muawiyah, kemudian Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah, lepas tu naik Marwan bin Al-Hakam, lepas tu baru naik Abdul Malik bin Marwan, lepas tu naik Walid bin Abdul Malik, lepas tu naik Sulaiman bin Abdul Malik, lepas tu naik Umar bin Abdul Aziz, lepas tu naik Hisham bin Abdul Malik, lepas tu naik Yazid bin Abdul Malik. Jadi ini ialah beberapa orang khalifah daripada kalangan Bani Umayyah. Tapi daripada kalangan mereka itu yang soleh ialah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, dan sebelum beliau ialah Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Baik. Jadi pengecualian ini ialah untuk mereka yang soleh daripada kalangan mereka. Jadi yashrufuna fid dunya, mereka itu mulia di dunia. Maksudnya ni pengarang kitab ni kata yang tak soleh itu, yang tak soleh. Mereka yang tak soleh itu daripada kalangan Bani Umayyah, mereka mulia di dunia, tetapi mereka akan dihinakan nanti di akhirat. Mereka ialah dhawu makrin wa khadi'ah, orang yang mana membuat tipu daya, wa khadi'ah bersamalah penipuan. Yu'azzamuna fid dunya, mereka diagung-agungkan di dunia. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq, tetapi mereka tidak ada bahagian langsung di akhirat. Khalaq iaitu nasib, memberi makna nasib. Makna mereka langsung tidak ada bahagian di akhirat nanti, dekat dunia. Habuan dekat akhirat langsung tak ada, dekat dunia mereka dipandang mulia. Wa an Zuhair bin al-Aqmar qala kana al-Hakam bin Abi al-As yajlisu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yanqulu kalamahu ila Quraisy fala'anahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yakhruju min sulbi ila yaumil qiyamah. Daripada Zuhair bin Aqmar, beliau telah menceritakan pernah Al-Hakam bin Abul As. Al-Hakam bin Abul As ni ayah kepada Marwan. Marwan bin Al-Hakam bin Abul As bin Umayyah daripada Bani Abdul Syams. Pernah Al-Hakam bin Abul As duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia menyampaikan perkataan baginda sallallahu alaihi wasallam kepada orang Quraisy. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah melaknatnya dan keturunan yang anak-anak yang keluar daripada keturunannya sehinggalah kepada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah laknat keturunan dia sampai hari kiamat. Iaitu siapa ni? Iaitu Al-Hakam bin Abil As. Al-Hakam bin Abil As. Baik. Jadi dia ini ialah datuk kepada Bani Umayyah. Dia ni datuk pada Bani Umayyah. Sebab apa dia? Sebab anak dia Marwan bin Al-Hakam yang jadi khalifah selepas daripada Sayyidina selepas daripada Muawiyah dan anak-anak dia, lepas tu naik Marwan bin Al-Hakam.
Jadi Marwan bin Al-Hakam ialah anak kepada Al-Hakam ni, Al-Hakam bin Abdul Aus, yang pernah dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma annahu qala wa huwa 'ala al-minbar wa rabbi hadzal baitil haram wal baladil haram innal Hakam bin Abil As wa waladahu mal'unun 'ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Daripada Zuhair bin Aqmar, beliau telah berkata, daripada Abdullah bin Zubair, daripada Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau pernah berkata ketika beliau berada di atas mimbar. Beliau pernah berkata ketika beliau berada di atas mimbar. Zahirnya mimbar ini ialah mimbar di Masjidil Haram, bukan mimbar di Madinah, tapi mimbar di Masjidil Haram, di Masjidil Haram. Jadi beliau pernah berkata ketika beliau berada di atas mimbar, demi Tuhan rumah yang suci ini, rumah yang dihormati ini, dan negeri yang dihormati ini, maksudnya Mekah, demi Tuhan Kaabah dan demi Tuhan Mekah, itu maksudnya. Demi Tuhan Kaabah dan demi Tuhan Mekah, sesungguhnya Al-Hakam bin Abul As dan anaknya ialah dilaknat daripada lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ialah riwayat daripada Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaknat Al-Hakam bin Abul As dan juga keturunan dia, anak-anak dia. Bahkan beliau bersumpah demi Kaabah dan juga demi Makkah. Baik. Wa anhu wa yatuf rabbi hadhil baniyah la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hakama wa ma walad. Dan daripada Abdullah bin Zubair juga, ketika beliau bertawaf, ketika beliau sedang bertawaf di Kaabah, beliau telah berkata, apa beliau berkata? Wa rabbi hadhil baniyah, demi Tuhan binaan ini. Binaan ini maksudnya Kaabah lah. Demi Tuhan Kaabah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaknat Al-Hakam dan juga anak-anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaknat Al-Hakam dan juga keturunannya. Wa an Abi Yahya An-Nakhai qala kuntu bainal Hasani wal Husain wal Husainu wa Marwanu yatashataman faja'ala al-Hasana yakuffu al-Husain faqala Marwan ahlu baitin mal'unun faghadiba al-Hasan radhiyallahu anhu wa qala aqulta ahlu baitin mal'unun fawallahi laqad la'anaka Allahu ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa anta fi sulbi abik. Daripada Abu Yahya An-Nakhai, beliau telah berkata, aku pernah berada antara Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma wa alaihi wassalam. Mana sekali itu aku bersama-sama dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhuma. Ini Abu Yahya An-Nakhai cerita. Ketika itu Husain dan juga Marwan, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu dan juga Marwan, mereka ada di atas syataman ni orang kata bertikam lidah. Maksudnya ada macam bertengkar. Mereka ada bertengkar antara mereka berdua. Mereka ada bertengkar. Jadi ada macam mula bertikam lidah lah antara mereka berdua. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu dan juga Marwan bin Al-Hakam. Lalu Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu mula menahan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Hasan ni abang. Beliau cuba redakan, beliau cuba berhentikan perkelahian ataupun kita kata pertikaman lidah yang berlaku antara dua orang ni. Lalu Marwan telah berkata, kamu ialah ahli keluarga yang dilaknat. Ahlu baitin mal'unun, dia kata kamu ni ahli keluarga yang dilaknat. Ahli keluarga yang dilaknat. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu pun lantas marah. Dan beliau berkata, adakah engkau kata kami ialah ahli keluarga yang dilaknat? Adakah engkau kata bahawa kami ialah ahli keluarga yang dilaknat? Demi Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah melaknat kamu melalui lidah Nabi SAW ketika engkau masih berada di dalam tulang sulbi bapa engkau. Jadi engkau kata kami dilaknat. Kau sedar tak bahawa Nabi SAW pernah laknat keturunan kau. Laknat engkau, maksudnya laknat engkau dan juga keturunan kau ketika engkau belum lahir lagi. Iaitu siapa? Nabi SAW pernah melaknat ayah dia, Al-Hakam bin Abul As. Nabi SAW pernah laknat ayah dia.
Jadi itu dia kata tu, itu Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu kata bahawa ketika kau belum lahir, kau dalam tulang sulbi, mana belum lahir lagi, Nabi SAW pernah laknat ayah kau dan juga keturunan dia. Bermakna kau daripada keturunan Al-Hakam. Jadi kau pun termasuk dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi lafdhin la'anallahu abaka ala lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anta fi sulbi. Adalah satu lafaz yang lain. Maksud dalam riwayat yang lain ada disebutkan bahawa Allah Taala telah melaknat bapa engkau melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika engkau masih berada di tulang sulbinya. Maksudnya ketika engkau masih lagi belum lahir. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu fi naumi banil hakami yanzuna ala minbari kama tanzul qiradah daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda aku telah melihat dalam mimpi, dalam tidur, aku telah melihat dalam tidur bahawa anak-anak Al-Hakam mereka menerkam naik mimbarku. Mereka menerkam mimbarku atau mereka menaiki mimbarku seperti mana kera mereka menerkam, seperti mana kera yang menerkam. Ini naza yanzu ni istilah dia ialah kita kata kucing ke kan, ataupun apa, tak kisahlah binatang kucing ke kambing ke apa ke benda ke, bila dia panjat dia punya betina, jantan panjat betina, mengawan lah. Bila jantan panjat betina, maka dia bila panjat duduk kat atas belakang tu, maka itu dipanggil naza yanzu. Arab panggil naza yanzu. Sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan lafaz yanzun. Baginda sallallahu alaihi wasallam menggunakan lafaz yanzun, iaitu naza yanzu, nazu memberi makna panjat belakang. Panjat belakang. Seolah macam kera yang mana panjat betinanya untuk mengawan, macam itulah mereka akan panjat mimbarku. Jadi Nabi SAW bersabda bahawa aku melihat dalam mimpi keturunan Al-Hakam, anak-anak Al-Hakam dan juga keturunan dia, mereka memanjat mimbarku seperti mana kera yang memanjat betinanya. Kemudian Sayyidina Abu qala fama ru'ya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahikan mustajmi'an hatta tufiya, rawahu Abu Ya'la wal Hakim wal Baihaqi. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita lagi bahawa selepas tu tidak lagi dilihat Nabi SAW ketawa mustajmi'an, yang orang kata macam ketawa betul-betul lah, ketawa sungguh-sungguh. Lepas tu tak dilihat lagi Nabi SAW ketawa betul-betul sehinggalah baginda SAW wafat. Maksudnya bila Nabi SAW sampai ke hadis ni, Sayyidina Abu Hurairah punya pemerhatian. Ini pemerhatian Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau kata lepas tu aku tak nampak lagi Nabi SAW ada ketawa lagi, ketawa macam ketawa betul-betul. Bukanlah ketawa berdekah. Nabi SAW memang tak ketawa berdekah-dekah macam kita ketawa. Tapi maksud dia Nabi SAW macam ketawa beriang. Lepas daripada Nabi SAW sampaikan peristiwa ini atau perkara ini, Nabi SAW tak ada ketawa lagi. Seperti itu. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, Hakim dan Baihaqi. Wa an Ibn al-Musayyab, ini maksudnya Nabi SAW dah bagi tahu bahawa Allah Ta'ala dah tunjukkan kepada aku satu hari nanti keturunan Al-Hakam bin Abdul As, iaitu Bani Umayyah, mereka akan menguasai pemerintahan. Dan zaman dulu bila siapa yang kuasai pemerintahan, mereka juga akan khutbah atas mimbar. Sedangkan mereka ni tak layak, kan? Orang-orang yang zalim, ialah makna yang di kalangan mereka yang zalim tu tak layak untuk khutbah atas mimbar. Tapi ada antara mereka yang mana mereka naik atas mimbar berkhutbah. Jadi ini satu petanda buruk yang disampaikan oleh Nabi SAW. Wa an Ibn al-Musayyab radhiyallahu anhu qala ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bani Umayyah ala minbari fasa'ahu dhalik fa uhiya ilaihi innama hiya dunya u'tuha faqarrat 'ainu, rawahu al-Baihaqi. Daripada Ibnu Musayyab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ibnu Musayyab maksudnya Sa'id bin Musayyab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat Bani Umayyah di atas mimbar baginda sallallahu alaihi wasallam.
maka perkara itu telah menyusahkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ahu dzalika, maksudnya perkara itu menyusahkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu telah diberi wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya saja ia adalah dunia yang diberikan kepada mereka. Itu hanya dunia yang diberikan kepada mereka. Jadi jangan kau takut sangat, jangan kau risau sangat. Allah bagi kepada mereka dunia, tapi akhirat Allah tak bagi. Allah hanya bagi kepada mereka dunia, dekat dunia saja kerajaan, tapi akhirat Allah tak bagi. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun menjadi tenang. Qarrat ainu, maknanya telah sejuk mata baginda sallallahu alaihi wasallam. Sejuk mata memberi makna lepas tu baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi agak tenang. Maknanya masa mula-mula Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok perkara itu dalam zahirnya, dalam mimpi baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda rasa susah hati. Baginda rasa tak tenang. Itu yang kata Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada ketawa pun. Tak ada ketawa betul-betul pun, tapi selepas peristiwa, selepas Allah Taala tenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam pun menjadi tenang. Baik. Wa anil Hasan ibn Ali alaihi wassalam qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ra'a bani Umayyah yaktubuna ala minbarihi rajulan fasa'ahu dhalika فنزلت إنا أعطيناك الكوثر ونزلت إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر يملكها بنو أمية. Daripada Sayyidina Hasan bin Ali alaihi wassalam wa radhiyallahu anhuma, daripada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma wa alaihi wassalam qala, beliau telah berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat Bani Umayyah berkhutbah di atas mimbar baginda sallallahu alaihi wasallam seorang demi seorang lelaki. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah lihat dalam mimpi baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa Bani Umayyah akan jadi khalifah dan mereka akan berkhutbah atas mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang-seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok. Maka perkara itu telah menyusahkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu telah turun ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran yang turun ini menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka telah turun ayat Al-Quran, apa dia? Iaitu surah Inna A'tainakal Kautsar. Maksudnya sesungguhnya wahai Muhammad, kami kurniakan kepada kau Al-Kautsar. Menurut satu pendapat, Al-Kautsar ialah telaga di akhirat nanti Allah kurniakan khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu siapa yang minum daripada tangan baginda sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan haus selama-lamanya. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita semua dapat minum telaga Kautsar daripada tangan mulia baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Namun ada pendapat yang lain, iaitu berkenaan dengan tafsir Al-Kautsar. Juga ada yang mengatakan Al-Kautsar adalah Al-Khair Al-Kathir. Dan ada lagi tafsir lain, itu boleh dilihat dalam kitab tafsir. Baik. Dan telah turun juga ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran secara beransur-ansur. Anzalna maksudnya kami turunkan serentaklah sekaligus. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran sekaligus pada malam Al-Qadar. Dan tahukah kamu apakah di malam Al-Qadar itu? Malam Al-Qadar itu ialah lebih baik daripada 1000 bulan. Yamlikuha Bani Umayyah, iaitu 1000 bulan yang mana Bani Umayyah mereka berkuasa padanya. 1000 bulan yang Bani Umayyah berkuasa selama 1000 bulan tersebut. Jadi ini seolah-olah macam satu tafsir lah. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala tenangkan hati Nabi SAW. Bila Nabi SAW susah hati, tengok Bani Umayyah mereka akan menjadi khalifah dan mereka akan buat kezaliman, maka Nabi SAW bersusah hati. Allah tenangkan. Seolah-olah Allah Ta'ala tenangkan. Allah Ta'ala bagi tahu, hai Muhammad, jangan kau berasa gundah gulana, jangan kau rasa sedih, jangan kau risau, runsing, jangan risau. Tak apa, kami bagi pada kau Al-Kautsar. Dan bukan itu saja, kami berikan kepada engkau Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadar itu ialah lebih baik daripada 1000 bulan yang mana Bani Umayyah mereka berkuasa selama 1000 bulan tersebut. Jangan kau hiraukan, jangan kau terkesan dengan mereka. Qala Al-Qasim bin Al-Fadl, fahasibna muddata mulki Bani Umayyah
fa idza ya alfu syahrin la tazid wa la tanqus, rawahu Tirmizi wal Hakim wal Baihaqi. Qasim bin Al-Fadl telah berkata, maka kami telah mengira tempoh pemerintahan Bani Umayyah. Maka pemerintahan tersebut ialah selama 1000 bulan. Tak lebih dan tak kurang. Tak lebih dan tak kurang. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Cuma tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, 1000 bulan kalau kita lihat, 1000 bulan kalau kita lihat ialah menyamai 84 tahun 4 bulan. Lebih kurang begitulah, 1000 bulan lebih kurang menyamai 84 tahun 4 bulan. Betul ke? 84 tahun 4 bulan. Lebih kurang macam itulah. 1000 bulan bersamaan 84 tahun 4 bulan. Betul ke? Minta respon. Ke 84 tahun 6 bulan. 1000 bulan. Jadi 1000 bulan bersamaan dengan 84 tahun lebih lah. Bersamaan dengan 84 tahun lebih. Kalau kita tengok pemerintahan Bani Umayyah, mereka mula berkuasa daripada tahun 40 Hijrah, selepas Sayyidina Ali radhiyallahu anhu syahid, 40 Hijrah. Lepas tu naik Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu jadi khalifah. 83 tahun 4 bulan. Okey, 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Kalau kita kira pemerintahan Bani Umayyah ni, mereka jadi khalifah daripada tahun 40 Hijrah, bermula dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, dan sampai tahun 132 Hijrah. 40 Hijrah pemerintahan Bani Umayyah bermula dan berakhir pada tahun 132 Hijrah. Maknanya berapa tahun? 92 tahun. 92 tahun. 40 Hijrah sampai 132 ialah 92 tahun. Dan dalam tempoh 92 tahun tu, Bani Umayyah yang menjadi khalifah ada seramai 14 orang. 14 orang yang jadi khalifah. Lepas tu naik pemerintahan Bani Abbasiyah. Baik. Jadi kalau kita lihat, pemerintahan Bani Umayyah ialah sebenarnya selama 92 tahun. 92 tahun. 40 Hijrah sampai 132 Hijrah. Boleh jadi apa yang disebutkan ini ialah pada pengiraan, kita mungkin kata pengiraan secara kasar. Kerana pemerintahan Bani Umayyah bila dah akhir-akhir tu, mereka dah tak ada kekuatan dah. Dan orang kata dah begitu goyah. Sehingga akhirnya mereka tumbang dan naik pemerintahan Bani Abbasiyah. Jadi mungkin yang dikira 83 tahun 4 bulan selama 1000 bulan itu ialah Qasim bin Fadl ini ataupun rakan-rakan beliau, mereka tak ambil kira tahun-tahun yang akhir tu. Sebab waktu tu Bani Umayyah dah tak ada kekuatan. Boleh jadi begitulah. Kerana itu mereka kata bahawa betul-betul tepat 1000 bulan. 1000 bulan ialah bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan. Sedangkan pemerintahan mereka ialah selama 92 tahun kalau kita lihat dalam kitab sejarah. Baik. Tapi wallahu alam, Allah Maha tahu kesimpulannya. Mungkin maksudnya lebih kurang pemerintahan mereka lebih kurang selama 90 tahun lah. 80 tahun lebih, dekat-dekat lebih kurang selama 90 tahun. Wa ani Zuhri wa Atha al-Khurasani anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lil hakam ka'anni anzuru ila banika yas'aduna minbari wa yanzilun, rawahu al-Faqih. Daripada Imam Zuhri dan Imam Atha al-Khurasani rahimahumullah taala, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Al-Hakam bin Abul As, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada Al-Hakam bin Abul As, seolah-olah aku melihat, maksud seolah-olah terbayang-bayang di hadapan mataku, seolah aku melihat di hadapan mataku anak-anak kau atau keturunan kau, mereka akan naik mimbarku dan mereka akan turun. Hadis riwayat Imam Faqih. Baik. Jadi ini Nabi SAW dah bagi tahu dah bahawa nanti keturunan kau akan jadi khalifah. Mereka akan naik mimbar aku, baca khutbah, dan mereka akan turun. Maknanya boleh jadi juga isyarat turun tu mereka akan tumbang, maknanya kerajaan mereka akan binasa. Baik. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam famarra al-Hakam bin Abil As faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wailul li ummati mimma fi sulbi hadha
daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, sekali kami bersama Nabi SAW, lalu telah lalu Al-Hakam bin Abul As, maka Nabi SAW pun telah bersabda, kebinasaanlah bagi umatku disebabkan apa yang ada di dalam tulang sulbi lelaki ini. Maksudnya binasalah umatku disebabkan keturunan daripada lelaki ini. Keturunan dia iaitu keturunan daripada Al-Hakam bin Abul As, ialah daripada Marwan dan juga yang seterusnya, Abdul Malik bin Marwan dan juga seterusnya. Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yar'ufanna jabbarun min jababirati bani Umayyah ala minbari hadha fara'afa Amr bin Sa'id bin al-As ala minbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta salad damu ala darajil mimbar. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pasti akan berlaku, iaitu pasti akan keluar darah. Pasti akan keluar darah dari hidung. La yar'ufanna memberi makna keluar darah dari hidung. Atau kita kata pasti akan berdarah hidung. Pasti akan berdarahnya hidung salah seorang raja yang zalim daripada raja-raja yang zalim Bani Umayyah di atas mimbarku ini. Nabi SAW bersabda apa dia? Nabi kata, satu hari nanti akan ada seorang raja yang zalim daripada keturunan Bani Umayyah, dia akan berdarah hidungnya. Dia akan berdarah hidungnya. Kita boleh kata Jabbar ni penguasa lah, tak sepertinya raja. Jabbar boleh makna penguasa yang zalim. Seorang penguasa yang zalim daripada Bani Umayyah, ketika dia berada atas mimbarku ni, akan keluar darah daripada hidung dia. Akan keluar darah daripada hidung dia. Maka perkara itu berlaku. Iaitu apa dia? Maka Amr bin Sa'id bin al-As darah telah keluar daripada hidung dia ketika dia berada di atas mimbar Rasulullah SAW. Sehinggalah darah itu mengalir di tangga mimbar. Sehingga darah itu mengalir atas tangga mimbar, turun. Maksudnya ini antara perkara yang Nabi SAW beritahu awal dan perkara itu berlaku. Cuma Amr bin Sa'id bin al-As ni dia bukan khalifah. Dia zaman tu dia jadi apa? Jadi gubernur saja. Amil lah, atau kita kata gubernur. Dia tak jadi khalifah. Jadi Jabbar ni kita kata penguasa lah. Penguasa, waktu tu dia jadi gubernur Madinah. Tapi dia juga ialah satu orang zalim. Dan dia waktu tu ketika dia baca khutbah, darah telah keluar dari hidung dia. Sampai dia terpaksa berhentikan khutbah. Darah itu mengalir atas tangga mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhu maqala hajjartu rawaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fajaa Abul Hasan. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udnu. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, beliau menceritakan Hajjartur rawah boleh terjemah dengan pada waktu tengah hari aku pergilah. Hajar tu aku pergi waktu tengah hari. Aku telah pergi pada waktu tengah hari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rawah maknanya kita pergi waktu dah masuk zuhur. Waktu tu dipanggil tahjir. Tahjir ni maknanya pergi pada waktu tengah hari. Jadi tengah panas tu, tapi dah mula masuk zuhur dan mungkin nak pergi menuju ke petang. Jadi aku telah pergi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu tengah hari. Ketika itu telah datang Abul Hasan radhiyallahu anhu. Abul Hasan maksudnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu datang. Maknanya waktu aku sampai kat Nabi, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada beliau, hampirlah kepadaku. Mai datang dekat. Falam yazal yudnihi hatta taqama udunai. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menyuruh beliau semakin hampir sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam telah menekap mulut baginda pada kedua telinga Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Ini maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam so Sayyidina Ali datang dekat. Sayyidina Ali pun datang dekat. Rasulullah kata datang dekat lagi.
sampai kepala Sayyidina Ali betul-betul depan Nabi SAW. Dan Nabi SAW letakkan mulut baginda dekat dua telinga Sayyidina Ali. Mungkin sekejap kat sini, sekejap kat sini. Dan Nabi SAW pergi letakkan telinga kepada mulut baginda SAW di telinga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Fabainama Nabi sallallahu alaihi wasallam yusarru idrafa'a, itu baca yusarruhu ya, yusarruhu bab mufa'alah, sarra yusarru musarratan, bab mufa'alah. Id rafa'a ra'sahu kal faza', fa idza qar'un bi sifatil bab, baca sifatil bab, jangan baca saifatul bab. Fa idza qar'un bi sifatil bab. Jadi ketika mana Nabi SAW sedang berbisik-bisik dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tiba-tiba baginda SAW mengangkat kepala baginda SAW seperti terkejut. Faza' ni macam ada tu benda berlaku. Sebab apa? Fa idza qar'un bi sifatil bab. Ketika itu ada ketukan di tepi pintu. Sifah makna tepi lah. Ada ketukan di arah tepi pintu. Jadi ada orang ketuk. Sebab itu Nabi SAW pun berhenti. Baginda angkat kepala, baginda berhenti daripada berbisik dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Waktu tu Nabi SAW tengah berbisik dekat telinga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Faqala li Ali, idhab faqudu kama tuqadu syatu ila halibiha. Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, pergi kau dan tariklah, makna tariklah orang yang datang tu seperti mana kambing ditarik kepada tukang perah susunya. Kan orang kadang dia pergi macam pengembala kambing, dia kan kambing tu degil, kadang-kadang dia tarik kambing tu duduk meronta-ronta tak nak ikut. Jadi Nabi SAW macam bagi tahu seolah macam satu isyarat kehinaan. Pergi bawa orang tu, tarik dia datang sini. Macam mana kambing ditarik pergi pada tukang perah susu. Kenapa Nabi SAW beritahu kambing ditarik pada tukang perah susu? Kerana biasanya kambing bila nak perah susu dia tak nak. Dia meronta-ronta tarik, bukan main degil lagi. Macam kita nak sembelih kambing atau nak perah susu dia, macam itulah dia. Macam tu meronta-ronta tak nak datang. Nabi SAW beritahu pergi tarik dia macam kambing yang ditarik kepada tukang perah susunya. Fa idza Aliyun yudkhilul Hakam ibn Abil As aqidan bi udhunihi wa laha zanmah hatta awqafahu baina yadain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tengok siapa orang tu, orang yang datang tu. Tengok Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bawa masuk Al-Hakam bin Abul As, ayah kepada Marwan bin Al-Hakam. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bawa Al-Hakam bin Abul As masuk sambil beliau memegang telinganya. Maknanya pilin telinga sambil pegang telinga, tarik Al-Hakam bin Abul As masuk. Sayyidina Ali tarik Al-Hakam bin Abul As ni masuk. Akhiran bi udhuni, sambil memegang telinganya, walaha zanmah. Waktu tu kat telinga dia ada zanmah. Zanmah ni macam apa, kan orang kadang dia potong telinga binatang, lepas tu dia keringkan, kemudian dia buat macam macam anting-anting. Jadi dia sangkut kat telinga dia. Macam tu lah. Macam zaman dulu kadang ada orang potong telinga kuda ke ataupun telinga unta ke, lepas tu dia keringkan dan dia buat macam letak kat benang. Jadi kemudian dia pergi gantung kat telinga dia. Kan kadang-kadang kalau kita tengok macam filem-filem Conan yang gangster pakai macam tu, telinga orang letak dekat kat sini. Dia letak telinga binatang lah, letak kat sini ke telinga dia. Jadi waktu tu dia Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bawa Al-Hakam bin Abul As ni masuk jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah beliau telah meletakkannya ataupun memberhentikannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bawa Al-Hakam bin Abul As ni datang depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala'anahu Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam thalathan. Thumma qala ajlisu nahiyatan. Kemudian Nabi SAW pun telah laknatnya 3 kali. Nabi SAW telah laknat dia 3 kali. Kemudian baginda SAW telah bersabda, suruh dia duduk di tepi. Jadi sunahiyatan, suruh duduk tepi sana. Bagi dia duduk tepi sana dulu. Jadi Nabi SAW laknat dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mungkin kadang-kadang kita tertanya kenapa Nabi SAW laknat dia. Apa salah dia? Ini juga boleh jadi
Kerana satu pertama memang kerana Al-Hakam bin Abdul As ni dia melakukan kesalahan-kesalahan yang mana antara dia contoh kata dia ni macam mengadu domba. Apa yang Nabi SAW cakapkan dia bagi sampai kepada orang Quraisy. Apa dia dengar dia sampai kepada orang Quraisy. Dia mengadu domba. Dan juga apa yang Nabi SAW telah diwahyukan oleh Allah Ta'ala berkenaan dengan keturunan dia. Nabi dah tahu awal. Allah bagi tahu. Satu Al-Hakam ni pun memang banyak buat masalah. Dan kemudian keturunan dia pun banyak bermasalah. Banyak melakukan kerosakan. Nabi SAW dah tahu. Satu apa yang dia sendiri lakukan, satu lagi daripada keturunan dia Allah Ta'ala wahyukan. Maka kerana itu dan juga apa yang mereka lakukan terhadap Ahlul Bait, keturunan dia lakukan terhadap Ahlul Bait begitu menyayat hati peristiwanya. Jadi oleh kerana itu Nabi SAW telah laknat mereka. Sebenarnya laknat Nabi SAW juga ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Baginda pun lepas tu suruh Al-Hakam bin Abdul As duduk tepi. Hatta raha ilaihi qaumun minal muhajirin wal ansar. Sehinggalah telah pergi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam satu kumpulan daripada muhajirin dan ansar. Nabi terus suruh duduk tepi. Nabi tak layan dia. Nabi tak layan. Sampai orang muhajirin ansar datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beritahu hajat mereka jumpa Nabi, lepas tu mereka pun dah balik. Sebab mereka semua dah pergi. Thumma da'ahu fala'anahu. Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun panggil Al-Hakam ni, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah laknat dia. Thumma qala inna hadha sayukhalifu kitab Allah wa sunnata nabiyyih wa sayakhruju min sulbihi fitanun yablughu dukhanuha as-sama'. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai Al-Hakam ini, apa dia? Baginda kata sesungguhnya dia akan melakukan perbuatan, dia akan melakukan perbuatan yang bertentangan. Dia akan melakukan perbuatan yang bercanggah dengan kitab Allah Ta'ala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ini akan menentang kitab Allah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akan lahir daripada keturunannya atau akan timbul daripada keturunannya fitnah-fitnah yang asap fitnah itu akan sampai ke langit. Mana Nabi SAW umpamakan seolah-olah fitnah itu macam satu kebakaran yang ada asap gelap, yang mana asap itu merebak sampailah naik ke langit. Mana begitu teruknya fitnah tersebut. Mana Nabi SAW bagi tahu bahawa daripada keturunan ini akan lakukan fitnah-fitnah, yang mana dengan sebab fitnah itu akan tersebar sebegitu jauh. Faqala nasun minal qaum huwa aqallu wa adhallu an yakuna hadha minhu. Qala bala wa ba'dukum yawma idin syi'atuh. Maka ada beberapa orang daripada orang yang ada duduk kat situ, maknanya daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada daripada mereka yang sedang waktu itu duduk di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa orang mereka pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ini ialah lebih rendah dari maksudnya dia ini adalah lebih perkara itu adalah lebih rendah daripada nak dilakukan oleh dia ni. Macam itulah terjemah dia. Maksudnya terjemahan dia itu wa aqall wa adhal an yakuna hadha minhu, maksudnya perkara itu adalah lebih rendah untuk nak dilakukan oleh dia. Maknanya tak mungkin dia lakukan. Bagaimana mungkin dia dan keturunan dia akan lakukan perkara itu? Tak mungkin. Kami tak rasa pun dia akan sampai tahap macam tu lah dia akan lakukan. Tak mungkin dia akan lakukan begitu teruk sampai tahap macam tu. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, bahkan mana perkara itu pasti akan berlaku, dan sebahagian kamu pada hari itu akan menjadi pengikutnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam itu bahkan pada hari itu nanti bila dia ni buat fitnah, keturunan dia buat fitnah, bahkan ada di antara kaum yang ikut dia. Boleh jadi maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebahagian kamu itu maknanya sebahagian daripada orang Islam. Maksud atau boleh maksud sebahagian kamu itu keturunan sahabat. Maksudnya keturunan orang yang ada tu. Yalah, maksudnya sahabat radhiyallahu anhum Allah pelihara, tapi kadang keturunan mereka ada juga yang mana kadang melakukan perkara-perkara yang maksudnya ialah yang tak sepatutnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bahawa sebahagian kamu tu maksudnya boleh jadi orang Islam akan ikut dia, ataupun sebahagian daripada keturunan kamu. Keturunan kamu yang sempat, mereka juga akan jadi pengikut kepada orang-orang yang buat fitnah itu. Thumma innahu sallallahu alaihi wasallam nafahu ila Taif fakana hunaka haya tahu
walam yaruddahu Abu Bakrin wala Umar radhiyallahu anhuma faraddahu Uthman radhiyallahu anhu fi khilafati. Kemudian Nabi SAW telah mengusir Al-Hakam ni pergi ke Taif. Oleh kerana dia ni banyak buat kerosakan, macam-macam perkara dibuat, Nabi SAW telah usir dia pergi ke Taif. Maka di sanalah dia menjalani kehidupannya. Dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tidak pernah menyuruhnya pulang. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar biarkan dia. Zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu biarkan dia ni terus duduk kat mana? Duduk di Taif. Bila datang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah 10 tahun, Sayyidina Abu Bakar 2 tahun lebih, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu selama 10 tahun 4 bulan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun terus biarkan dia duduk kat Taif. Kerana apa dia? Kerana mereka lihat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah usir pergi ke Taif. Faraddahu Uthman radhiyallahu anhu fi khilafati. Tetapi Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu lah yang telah menyuruhnya pulang pada zaman beliau jadi khalifah. Tapi bila Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu jadi khalifah, beliau jadi khalifah 12 tahun, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu yang telah suruh Al-Hakam ini pulang ke Madinah. وهذا أحد الأمور التي انتقدوها عليه وهم صاروا سبب قتله فكانت دولتهم مقتضية لمفاسد كثيرة ومظالم لا تعد ولا توصى. Dan ini adalah merupakan salah satu perkara yang mana mereka telah kritik Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Inilah salah satu perbuatan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu yang menyebabkan orang ramai waktu tu kritik Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Kenapa beliau telah panggil Al-Hakam ni kembali semula ke Madinah, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah usir dia pergi Taif. Tapi Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu telah kembalikan dia. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, kita kena faham Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu buat ni mungkin berdasarkan pada ijtihad beliau. Beliau buat berdasarkan ijtihad beliau dan kerana satu sebab. Bukan sahabat radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, orang yang begitu hebat dan begitu besar, sengaja nak langgar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau buat berdasarkan pada satu ijtihad beliau. Cuma mungkin ijtihad tu ialah ada kesan yang baik atau buruk, itu saja. Tetapi beliau buat atas dasar ijtihad beliau yang bukan semata-mata sengaja nak langgar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sahabat radhiyallahu anhu cukup ambil berat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila beliau lakukan demikian, maka ini menyebabkan orang-orang waktu tu mereka telah kritik sampai membawa kepada pemberontakan terhadap Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Jadi wahum saru sababa qatlih. Maka mereka itulah yang menjadi sebab kepada pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Akhirnya maksudnya banyak antara ialah orang yang tak puas hati itu, akhirnya mereka telah bersepakat dan akhirnya mereka telah bunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Fakanat daulatuhum, maka daulat pemerintahan mereka atau zaman pemerintahan mereka, pemerintahan Bani Umayyah ini ialah menyebabkan berlakunya kerosakan yang begitu banyak dan kezaliman yang tidak terkira dan tidak terhitung. Jadi makna pemerintahan Bani Umayyah ini ialah membawa banyak kerosakan dan menyebabkan dan telah melakukan banyak kezaliman yang tidak terkira dan juga tidak terhitung. Baik. Ini ada sikit lagi, ni pendek tajuk dia, lebih kurang setengah muka lebih sikitlah. Iaitu berkenaan dengan berkenaan dengan fitnah yang seterusnya. Fitnah yang berlaku pada zaman Yazid, iaitu pembunuhan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ini mungkin ambil masa sikitlah, mungkin saya rasa mungkin dalam 15 minit kot. Dianggarkanlah mungkin 15 minit. Boleh ke sambung lagi? Boleh ke sambung lagi sikit tajuk ni? Famimma waqa'a fi zaman Yazid qatlul Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, ni tak sampai pun ni dalam lebih kurang setengah muka lebih sikit je. Dia akan berhenti kat muka sebelah tu, kat awal. Boleh sambung lagi? Ke cukup? Atau sambung besok pagi? Sikit lagi sambung, 15 minit boleh? Okey, baik. Famimma waqa'a fi zaman Yazid qatlul Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dan di antara fitnah yang berlaku pada zaman Yazid ialah pembunuhan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala
anhuma wa alaihimassalam. Sebelum ni kan kita ada baca tajuk iaitu antara fitnah zaman selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah pemerintahan Bani Umayyah, Yazid bin Muawiyah dan juga khalifah yang seterusnya. Jadi pada zaman Yazid telah berlaku satu fitnah yang sangat dahsyat. Apa dia? Iaitu pembunuhan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu tahun 50 Hijrah. Baik. Wa sababuhu anna Yazid bin Muawiyah arsala ila zaujatil Hasan Ja'datal Kindiyati annaha tasummuhu wa yatazawwajuha wa badala laha 100,000 dirhamin fafa'alat. Dan sebab dia ni apa dia? Sebab kepada pembunuhan, sababu qatlil Hasan. Dan sebab kepada pembunuhan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu ini ialah bahawasanya Yazid bin Muawiyah anak kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Yazid bin Muawiyah telah hantar orang untuk bertemu dengan isteri kepada Hasan yang bernama Ja'dah al-Kindiyah. Dia ni hamba, asal hamba lah. Jadi dia ni telah hantar utusan kepada isteri kepada Hasan radhiyallahu anhu iaitu Ja'dah al-Kindiyah. Dia menyuruh Ja'dah al-Kindiyah tu supaya meracun Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu dan nanti dia akan berkahwin dengan Ja'dah ni. Iaitu apa dia? Ini sebab kerana waktu tu, zaman itu Yazid bin Muawiyah jadi khalifah. Yazid bin Muawiyah jadi khalifah selepas Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu jadi khalifah. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu jadi khalifah lama 20 tahun. Bahkan hampir 21 tahun. Daripada tahun 40 Hijrah sampai tahun 61 Hijrah, Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu jadi khalifah. Lepas tu naik anak dia Yazid. Yazid jadi khalifah 3 tahun. Daripada tahun 61 Hijrah sampai tahun 64 Hijrah, Yazid bin Muawiyah naik jadi khalifah dan dia zalim. Dan zaman itu juga pada ketika itu, sebelum daripada Yazid naik jadi khalifah, ada ura-ura orang-orang nak angkat Ahlul Bait jadi khalifah. Zaman tu maknanya orang tengok maksudnya pemerintahan Bani Umayyah macam ada mereka kritik, tak macam zaman Khulafaur Rasyidin. Dan waktu tu macam-macam fitnah juga timbul. Ialah zaman Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi waktu tu ada ura-ura lepas ni mereka nak angkat Ahlul Bait jadi khalifah. Dan antara calon dia sudah pasti nama yang naik iaitu Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Jadi waktu tu Yazid dia buat satu perancangan nak bunuh Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Maka apa dia? Jadi Yazid bin Muawiyah ni pun dia telah upah orang untuk pergi jumpa dengan isteri Sayyidina Hasan, Ja'dah al-Kindiyah ni. Minta dia apa? Dia kata, aku akan bagi pada kau 1,000 dirham. Aku bagi pada kau 1,000 dirham. Kau racun dia, nanti lepas suami kau mati kau boleh kahwin dengan aku. Kau boleh kahwin dengan aku. Aku anak khalifah, nanti aku jadi khalifah. Jadi itu janji dia. Baik. Jadi dia telah hantar minta kepada isteri dia Ja'dah ni apa dia supaya racun suami dia. Na'udzubillah. Ini kadang-kadang ialah perempuan kadang antara cara dia orang nak rosakkan orang pun guna perempuan dan nak hancurkan orang pun boleh guna perempuan. Sebab itu dalam dunia zaman sekarang juga nak hancurkan mana-mana orang pun juga perempuan. Jadi zaman tu juga nak binasakan orang juga pakai perempuan. Dalam tafsir, kalau kita baca dalam tafsir banyak kisah sebenarnya ialah zaman Bani Israel pun ialah nak hancurkan orang pakai perempuan dan itulah yang berlaku sampai sekarang. Baik. Jadi dia telah memberikan kepada Ja'dah ni 100,000 dirham. Bukan 1,000 dirham, maaf, 100,000 dirham. Jadi dia kata kalau kau racun ni aku bagi pada kau 100,000 dirham. 100,000 dirham racun dia. Dan kemudian lepas tu nanti kau akan dapat kahwin dengan aku. Fafa'alat, lalu dia pun telah lakukannya. Isteri dia ni telah racun suami dia sendiri. Akhirnya siapa ni? Ja'dah ni telah racun Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Famarida 40 yauman. Lalu beliau pun telah sakit 40 hari. 40 hari beliau menahan derita sakit. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu sebelum meninggal dunia sebab diracun. Wajahada bihi akhuhu al-Husain an yukhbirahu amman sammah. Sayyidina adiknya
adik Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu telah memaksa Jahadan, maksudnya telah sungguh-sungguh minta kepada abangnya supaya memberitahu siapakah yang telah meracuni abangnya itu. Fa'aba, tetapi Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu enggan, beliau tak nak bagi tahu. Wa qala Allahu asyaddu niqmatan, dan beliau berkata, Hasan radhiyallahu anhu berkata, Allah lebih berat hukumannya. Tak apalah, biar Allah balas. Aku tak nak bagi tahu supaya kau jangan balas. Kalau kau tahu, kau mungkin nanti semangat, kau akan kumpulkan orang, kau pergi balas siapa yang bunuh. Tapi aku serah kepada Allah Ta'ala untuk hukum, Allah lebih berat hukumannya. Allah akan balas. Wa ajidu kabidi taqatta'u wa ajidu kabidi taqatta'a wa inni la'arifun min aina duhitu ayushiru ila annahu min qibali Yazid. Dan sekarang ni aku merasai bahawa hati aku ni sekarang ni seolah-olah dah tercari-cari, dah terpotong-potong. Maknanya begitu sakit beliau menahan derita. Dan sesungguhnya aku benar-benar tahu daripada mana datangnya konspirasi ini. Duhi itu ni maksudnya dibuat perancangan untuk bunuh aku ni. Aku tahu daripada mana dibuat konspirasi untuk bunuh aku ni. Aku tahu siapa yang buat. Iaitu beliau mengisyaratkan kepada bahawasanya konspirasi nak bunuh beliau ini telah dilakukan oleh daripada pihak Yazid. Fabihaqqi alaika la takallam tu fi dhalika bi syai'in. Fabihaqqi alaika la takallam tu fi dhalika bi syai'in. Ataupun boleh terjemah dengan la takallamta lah, baca la takallamta. Fabihaqqi alaika la takallamta fi dhalika bi syai'in. Maka demi hakku ke atas engkau, wahai adikku Husain, demi hakku ke atas kau, wahai adikku Husain, jangan sekali-kali engkau berbicara mengenai perkara itu sedikit pun. Maksudnya Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu tak beritahu jelas siapa yang bunuh dia, tapi beliau bagi tahu secara isyarat. Beliau bagi tahu secara isyarat bahawa yang bunuh dia Yazid. Jadi Sayyidina Husain radhiyallahu anhu berfaham. Tapi Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu sebelum meninggal dunia, beliau minta sungguh-sungguh pada adiknya Sayyidina Husain supaya jangan beritahu sesiapa. Kalau kau tahu pun jangan beritahu sesiapa. Baik. Thumma qala uqsimu alayka alla tariqa fi alla turiqa. Uqsimu alayka alla turiqa, baca turiqa. Uqsimu alayka alla turiqa fi amri mahjamata damin. Aku berminta kepada kau dengan bersumpah. Uqsimu alayka ni terjemah dia, aku meminta kepada engkau dengan bersumpah supaya engkau jangan mengalirkan disebabkan urusan aku ini, jangan kau alirkan mahjamah tadamin. Mahjamah ni asal maknanya kepala. Mahjamah ni kepala. Tengkorak kepala panggil mahjamah. Maknanya jangan kau alirkan mana-mana tengkorak darah. Maksud jangan kau bunuh sesiapa lah maksud dia. Jangan kau alirkan mana-mana darah disebabkan aku. Maksudnya Masya Allah, Subhanallah, ni cucu Nabi SAW, sahabat Nabi SAW dan juga cucu Nabi SAW. Beliau kata tak apa, biar aku terkorban, aku mati tak apa, tapi jangan kau bunuh mana orang Islam. Kau tak payah tuntut bela. Aku mati tak apa, sampai mati. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ini akhlak yang begitu hebat. Maknanya mati terkorban dan tahu siapa yang bunuh, tapi tak nak langsung dituntut balas siapa yang bunuh. Maknanya maafkan macam tu saja. Ialah zaman sekarang ni mana ada dapat macam ni, bahkan zaman dulu pun. Tapi ini bagi tahu akhlak cucu Rasulullah SAW, makna tak nak disebabkan dia ada orang yang mengalir darahnya. Jangan balas, jangan tutup bela. Dia lebih kurang apa yang berlaku juga pada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu pun sama juga kisah dia. Wa min kalamihi lahu iyyaka wa sufaha al-Kufah an yastakhifuka fayukhrijuka. Dan antara pesanan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu kepada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, apa pesanan beliau? Kau kena hati-hati dengan orang-orang yang bodoh di Kufah. Waktu tu Sayyidina Husain duduk kat Kufah. Engkau kena hati-hati dengan orang yang bodoh di Kufah. Mana jangan mereka itu yastakhifukan, maksudnya menyebabkan maksudnya mereka mengganggu kau. Jangan mereka itu mengganggu kau atau mereka menyebabkan kau hina sehingga mereka mengusir kau keluar dari Kufah. Maknanya Sayyidina Hasan dah pesan awal, adikku kau kena ingat jaga-jaga dengan orang Kufah. Sekarang kau duduk kat Kufah, orang Kufah kata mereka pengikut kau, tapi mereka bohong, mereka menipu. Satu hari nanti mereka akan binasakan kau, orang Kufah.
Jadi hati-hati dengan mereka. Jangan sampai satu hari nanti mereka akan ganggu kau, mereka akan menyebabkan kau jadi marah dan mereka akan hina kau sampai akhir mereka usir kau. Tapi akhirnya perkara ini berlaku. Akhirnya perkara ini berlaku. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Nasr radhiyallahu anhu kepada Sayyidina Usair radhiyallahu anhu. Wallahi ma ara ayajma'allahu fina an-nubuwata wal khilafah. Demi Allah, aku tidak berpandangan bahawa Allah akan menghimpunkan untuk kita, Allah menghimpunkan pada kita nubuah dan khilafah. Kenabian dan khilafah. Allah tak akan himpunkan sekali. Apa maksudnya? Sayyidina Nasr radhiyallahu anhu kan keturunan Nabi. Beliau kata dari dalam keluarga kita Allah dah lantik Nabi SAW. Jadi satu nubuah, satu dia khilafah. Khilafah makna pemerintahan. Ya Allah tak akan himpunkan sekali. Pandangan aku ialah Allah tak akan himpunkan sekali. Untuk keturunan kita Allah tak himpunkan nubuah dan khilafah. Allah dah bagi nubuah, Allah tak bagi khilafah. Jadi kalau tak ada nubuah, Allah boleh bagi khilafah. Jadi tak payahlah gaduh nak sebut nak jadi khalifah. Tak payah jadi gaduh nak sebut jadi pemimpin. Maksudnya jadi khalifah. Jadi penguasa, tak payah. Kerana Allah dah bagi kita nubuah. Jadi Allah tak bagi pada kita apa dia? Khilafah. Jadi jangan berebut untuk jadi khalifah. Iaitu ni maksudnya seolah pesanan daripada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu untuk adiknya dan juga Ahlul Bait seluruhnya. Dan inilah dipegang oleh Ahlul Bait secara umumnya sehingga ke hari ini. Wa qad kuntu talabtu min Aisyah an urfana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajaban. Ini masih lagi perkataan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Sayyidina Hasan berkata, aku pernah minta kepada Sayyidina Aisyah supaya aku dapat dikebumikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau telah menerimanya, beliau telah bersetuju. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dah izinkan untuk aku dikebumikan dalam mana? Dalam makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza mittu fatlub minha wa ma adhunnul qauma yani Bani Umayyah illa sayamna'unaka. Fa in fa'alu fala turaji'hum wadfinni 'inda ummi Fatimah bil Baqi'. Jadi bila aku mati nanti, maka mintalah daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha untuk aku dikebumikan dalam makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi aku tidaklah aku menganggap bahawasanya Bani Umayyah mereka pasti akan halang kau. Tapi aku rasalah kalau time bila aku mati nanti, kalau kau minta pasti, kalau Bani Umayyah tahu mereka pasti akan halang kau, tak bagi aku dikebumikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka lakukan demikian, maka janganlah kau membuat tuntutan pada mereka. Fala turaji'u, maksudnya jangan kau pergi desak mereka. Tak payah desak mereka. Dan kau kebumikanlah aku di samping ibuku Fatimah di Baqi'. Mana tak payah kalau ni kebumikan aku saja di Baqi'. Jadi Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu punya kubur di Baqi'. Baik. Waktu tu beliau meninggal dunia pun di Madinah. Famata radhiyallahu anhu ba'da 40 yawman wal aktharu annahu sanata 50. Jadi Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu pun telah meninggal dunia selepas 40 hari, dan menurut kebanyakan ulama beliau meninggal dunia pada tahun 50 Hijrah. Radhiyallahu anhu wa arda wa alaihi ridwan wa alaihi ridwanullah wa rahmatuhu wa salamullahi taala alaihi. Maknanya satu orang cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang syahid, dibunuh, tapi sikit pun tak nak tuntut bela terhadap kematiannya. Baik, mana selepas 40 hari menanggung sakit, akhirnya beliau meninggal dunia dan dikumikan di Madinah. Falamma mata sa'ala al-Husain Aisyah radhiyallahu anha faqalat na'am wa karamatun. Bila beliau meninggal dunia, maka Sayyidina Husain radhiyallahu anhu telah bertanya kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau memberikan jawapan, ya, wa karamah. Wa karamah maksudnya ya, dengan penuh lapang hati, dengan penuh lapang dada aku bagi. Silakan. Sebab kenapa? Kenapa minta pada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha? Sebab makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bilik, dalam rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau nak kebumikan kena minta izin beliau. Jadi beliau memberikan jawapan na'am wa karamah, silakan dengan penuh lapang dada. Famana'ahum Marwan wa kana amiran bil Madinati min jihati Muawiyah radhiyallahu anhu. Tapi apa yang berlaku? Waktu tu Marwan bin Al-Hakam, anak pada Al-Hakam, Marwan bin Al-Hakam yang ketika itu menjadi amir di Madinah, atau kita kata gubernur di Madinah, daripada pihak Muawiyah radhiyallahu anhu telah menghalang, dan juga orang-orang yang bersama dengannya daripada Bani Umayyah. Tapi bila Marwan dan juga Bani Umayyah tahu, mereka halang, mereka tak bagi Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu dikebumikan di dalam makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dah bagi izin.
falabisal Husain radhiyallahu anhu wa man ma'ahu as-silah. Maka waktu tu Sayyidina Husain radhiyallahu anhu pun dah mula mengamuk. Macam naik darah, marah. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu pun telah mula memakai, Sayyidina Husain dan juga orang yang bersama beliau telah mula memakai senjata. Maksudnya mereka telah memulakan mempersiapkan senjata di badan mereka. Jadi waqalu nuqatil, dan mereka berkata kami akan berperang dengan mereka. Kami akan berperang dengan mereka. Kami akan berperang dengan mereka. Kesudahan isteri dia tu akan ada kat depan. Ada pertanyaan, ustaz, apa kesudahan terjadi pada Sayyidina Hasan, isteri Sayyidina Hasan tu kat depan, dia tahu. Baik. Jadi waqalu nuqatil. Mereka berkata bahawa kita akan berperang dengan mereka. Jom kita perang. Waqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wallahi la yamna'uhu illa zalim. Wallahi innahu labnu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ada, beliau berkata bahawa demi Allah, tidaklah menghalang beliau melainkan orang yang zalim. Beliau tu maksudnya apa dia? Iaitu Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Tidak ada yang menghalang dia daripada mengemubikan abang dia tu melainkan orang zalim. Dan demi Allah, sesungguhnya dia ialah benar-benar anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang halang dia pasti orang zalim. Thumma qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu lil Husain radhiyallahu taala anhuma, la takun awwala man taraka wasiyata akhika faqad awsaka bi'adamil qital. Tapi kemudian lepas tu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata kepada Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Apa beliau kata? Engkau jangan jadi orang yang mula-mula meninggalkan wasiat abang kau. Jangan kau jadi orang yang melupakan meninggalkan wasiat abang kau. Kerana sesungguhnya abang kau telah berwasiat kepada engkau supaya jangan berperang. Kan abang kau dah cakap, abang kau kan dah pesan, kalau dia mati, kalau diorang tak bagi, Bani Umayyah tak bagi, jangan perangi mereka. Dah kebumikan je kat mana? Kebumikan je kat Baqi'. Fama zala bi hatta raddah wa dafanu bil Baqi' inda ummi. Beliau fama zala ni maksud Abu Hurairah, beliau terus mendesak Sayyidina Husain radhiyallahu anhu supaya jangan berperang dengan Bani Umayyah. Waktu tu jangan gaduh dengan Bani Umayyah. Beliau terus mendesak Sayyidina Husain radhiyallahu anhu sehingga beliau berjaya menyuruhnya pulang. Maksudnya telah menyuruhnya supaya pergi, tinggalkan. Dan akhirnya mereka telah mengebumikan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu di Baqi' berhampiran dengan Fatimah radhiyallahu anha. Dia Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu punya kubur berhampir dengan ibu dia. Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha punya kubur, kalau kita masuk Baqi' di belah kanan. Dan di tepi itu kubur Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu. Nak pastikan secara spesifik tu susah, tapi dekat situlah, dekat makam Ahlul Bait. Yang sekarang ni dia biasanya buat pagar kat situ, tak boleh nak masuk ke dalam. Wa arsalat Ja'datu ila Yazid tatlubu ma wa'adaha bi fa aba wa lam yatazawwajha. Lepas Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu dah mati, apa yang berlaku? Ja'dah tu telah hantar orang untuk jumpa dengan Yazid. Dia menuntut apa yang dulu Yazid janji kat dia. Apa dia? Janji supaya nak kahwin. Tetapi Yazid tak nak. Dan Yazid tak nak pun berkahwin dengan dia. Akhirnya Yazid tak kahwin dengan dia pun. Bahkan Yazid kata apa? Yazid kata, kalau engkau boleh khianat suami kau, siap-siap kau khianat aku pula. Dan akhirnya Yazid ni tak berkahwin pun dengan Ja'dah tu. Tapi Ja'dah tu tak dibunuh. Yazid tak berkahwin dengan Ja'dah tu. Jadi lepas tu dia jadi perempuan yang hina. Allah Ta'ala hinakan dia. Dan akhirnya dia tidak dapat berkahwin dengan Yazid, anak Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Bahkan juga ada saya baca dalam kitab yang lain disebutkan bahawa kan Yazid janji nak bagi 1,000 dirham, 100,000 dirham. 100,000 dirham tu dia tak bagi dulu. Dia suruh racun tu. Bahkan kahwin pun tak dapat, 100,000 dirham tu pun tak dapat. Ni ada disebutkan dalam kitab lain. Tapi kalau kat sini kata Yazid dah bagi 1,000 dirham tu. Cuma tak dapat kahwin. Wallahualam, mungkin juga, tapi yang pasti tak dapat kahwin. Mungkin 1,000 dirham tu dapat atau tak dapat, wallahualam. Tapi dalam kitab lain kata tak dapat. Tapi yang pasti tak dapat kahwin dengan dia. Jadi Allah Ta'ala telah hinakan dia. Akhzah Allah. Kan apa dia? Kerana telah meracuni anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Yazid telah bunuh Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu tahun 50 Hijrah. Dan kemudian lepas tu berlaku pula anak cucu seorang lagi dibunuh juga pada zaman Yazid juga, iaitu Sayyidina Husain radhiyallahu anhu tahun 61 Hijrah. Itu kita akan baca lepas ni. Baik, wallahu alam, kita berdoa kepada Allah Taala dengan berkat bacaan kitab ini, semoga Allah Taala jauhkan kita daripada wabak ini, Allah angkat wabak ini daripada kita, dan juga semoga Allah Taala jauhkan kita daripada musibah dan juga fitnah akhir zaman ni. Allahumma inna na'udzubika min mudillatil fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal amali wal ahwa'i wal adwa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da' wa shifaa'an min kulli da' wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair. InsyaAllah nanti akan sambung. Saya memang berhajat, saya memang azam untuk khatamkan kitab ni. InsyaAllah saya akan cubalah, dan kalau Allah Ta'ala beri taufik supaya kita dapat khatamkan kitab ini. Namun perlukan juga kerajinan, dan tapi dari masa ke semasa saya akan beritahu dalam Facebook saya bila saya akan sambung baca kitab ni. Mungkin juga ada rancangan nak baca kitab yang lain dalam tempoh musim haji ini. Mungkin juga nak baca kitab Fadilat Haji, boleh jadi, tengok nanti saya cuba, saya akan beritahu balik dalam Facebook saya, insya-Allah.